Bukan mereka saja tak mampu nak menunaikan janji perjuangan mereka, tetapi mereka juga tak mampu nak melaksanakan apa yang mereka telah berjanji ketika mereka menjadi kerajaan. Bahkan apa yang mereka kata, apa yang mereka ludah dengan kahaknya, mereka jilat sejilatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Ambo Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Okey, jadi pada hari ini Ambo nak bawa satu bukti pembohongan pimpinan PAS. Bila bercakap dia berbohong. Hari ini Ambo nak bawa satu bukti bahawa di dalam parlimen dia bercakap dengan penuh yakin, siap sindir lagi Webi Terasako. Nah, hari ini bila dia jadi menteri, dah hari itu bila saya cakap pun dia masih menteri. Hari ini bila dia bercakap, dia jilat balik ludah yang dia pernah ludah dulu bersama dengan kohok dia. Dia cakap dalam parlimen, kita boleh dengar apa dia cakap. Sangat mengejutkan saya bila mana saya mendengar ucapan ataupun soalan berbau ucapan daripada Seputih menggambarkan seolah tidak menyokong untuk kerajaan kita dan negara kita meramaikan rakyat tempatan untuk bekerja berbanding pekerja asing. Bagi saya ini suatu hal itu yang sangat salah sebenarnya. Dikala berlakunya PKP seumpamanya masa kita untuk mengembalikan hak rakyat Malaysia untuk bekerja di ladang-ladang. Dan alasan yang kita berikan bahawa mereka tidak minat ini persoalan subjektif yang memerlukan kempen. Bagi saya sangat optimis kita boleh gerakkan perkara ini. Tapi kalau Seputih sebagai bekas menteri bersikap seperti ini, negatif thinking terhadap rakyat Malaysia sendiri, patutlah industri sawit tidak maju. Bagi saya bersikap sangat positif, optimis bahawa kita boleh menggerakkan yang terbaik untuk negara kita dan kita akan kempen besar-besaran. Di samping kita membuat kerja untuk promosi di luar negara. Ucapan ini anda boleh tengok di handset parlimen mesyuarat kedua penggal ketiga, bagaimana Khairuddin At-Takiri menyindir Webi Terasako, katanya tidak ada semangat untuk melihat rakyat Malaysia, rakyat tempatan bekerja dalam industri peladangan. Katanya lagi kalau ada mantan menteri macam ni, bagaimana industri ataupun rakyat tempatan nak maju, bagaimana sawit, industri sawit ni nak maju. Dia perli Webi Terasako kerana dalam isu pekerja asing. Katanya seolah-olah Webi Seputih yang ini Terasako tidak ada semangat untuk meramaikan pekerja tempatan dalam sektor peladangan. Hari ini Kementerian Sawit dalam usaha untuk mengecualikan pekerja asing seramai 20,000 orang. Dalam ucapan di parlimen lagu lain. Ini baru tahun lepas, saudara. Tahun lepas katanya nak meramaikan pekerja tempatan. Hari ini tiba-tiba dalam keadaan PKP, masih PKP, dulu kononnya Terasako ni tidak ada semangat nak meramaikan pekerja tempatan. Hari ini 20,000 pekerja asing dan beliau dan mereka kementeriannya sedang berusaha untuk mendapatkan pengecualian. Sebelum dalam parlimen, dalam handset parlimen, dalam ucapannya mengatakan nak mengembalikan hak rakyat Malaysia. Inilah Pak Lebay bila dia bercakap, memanglah lembu boleh terbang, kambing boleh bercakap. Tetapi bila dia menjadi kerajaan, bila dia jadi menteri, habuk pun tak. Yang kita masih ingat lagi ucapan menteri inilah dalam ceramahnya mengatakan RUU 355 bukan sunat, bukan harus, bukan haram, tapi wajib. Akta 355 kena pindah. Wajib pindah, bukan sunat pindah, bukan makruh pindah, bukan harus pindah, bukan haram pindah. Dia wajib pindah. Dia inilah juga dalam Dewan Ulama PAS nak sekeh kepala menteri kalau kata makruh ataupun sunat nak buat RUU 355. Nah, bila dia jadi kerajaan tak dengar langsung dia bercakap tentang RUU 355. Menteri ini juga orang yang pertama yang mendapat liputan negara Malaysia yang dikatakan manusia tetapi burung hud-hud kerana dia telah melanggar SOP yang dia balik daripada Turki. Sampai hari ini kita tak dapat surat rasmi daripada kementeriannya mengatakan dia ke Turki atas urusan kerja atau urusan peribadi. Tetapi sekembalinya dia daripada Turki, dia tidak dikuarantinkan. Inilah yang dikatakan kepala melanggar SOP. Nak buat RUU 355, kononnya nak besarkan lagi hukuman kepada mereka yang bersalah di bawah mahkamah syariah. Tetapi beliau sendiri apabila melakukan kesalahan, pimpinan mereka, parti mereka membela mereka, guna ayat tu, guna ayat ni. Akhir sekali mengatakan Khairuddin At-Takiri ini burun hud-hud. Jadi saya nak beritahu kepada walaun, jangan kamu berlebih-lebih dalam bercakap. Kamu tengoklah menteri kamu tu. Dalam parlimen dia bercakap kononnya nak mengembalikan hak rakyat Malaysia bekerja di ladang-ladang.
Nah, hari ini adakah Khairuddin At-Takiri kini menafikan hak rakyat Malaysia bekerja di ladang? Kerana katanya kepada YB Tersakok seolah-olah tidak menyokong kerajaan untuk meramaikan pekerja tempatan berbanding warga asing. Nah, hari ini kamu sebagai menteri, adakah kamu kata ke Tersakok tu balik pada diri kamu? Apabila kamu nak bawa 20,000 pekerja asing masuk ke Malaysia, adakah kamu sebagai menteri, kamu berkata kepada kamu sebenarnya, kamu sebagai menteri tidak menyokong kerajaan untuk meramaikan pekerja tempatan? Kerana itu tuduhan kamu kepada YB Tersakok. Nah, hari ini kamu pula bawa 20,000 warga asing. Kamu nak bawa warga asing, nak dapat pengecualian daripada kerajaan, di mana kamu kata dalam parlimen, kamu nak meramaikan pekerja tempatan. Yang saya nak buktikan kepada rakyat Malaysia adalah, inilah PAS. Hanya pandai bercakap, tetapi apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia tidak tepati janjinya. Jangan bercakap tentang RUU 355 yang dia bercakap sebelum jadi kerajaan. Ni, yang dah jadi kerajaan, cakap di dalam parlimen. Sindir mantan menteri. Mantan menteri ni tidak ada semangat untuk meramaikan pekerja tempatan. Nah, tak sampai setahun, kamu sendiri telah melakukan apa yang kamu kata tidak mahu menggalakkan pekerja tempatan bekerja di ladang. Kamu dan kementerian kamu telah keluar dalam berita mengatakan nak bawa 20,000 pekerja asing datang ke Malaysia. Maka jelaslah, kamu memang jenis hanya pandai bercakap tetapi tidak pandai melaksanakan. Kepada walaun, kamu nilailah pimpinan kamu. Dan kepada rakyat, kepada para pengundi, adakah kita nak lagi kepada mereka yang bercakapnya berapi-api seperti mana kata Ustaz Tuan Ibrahim Tuaman, tetapi bila melaksanakan, haba pun tak ada. Cakap je lebih. Jadi, bukan mereka sahaja tak mampu nak menunaikan janji perjuangan mereka, tetapi mereka juga tak mampu nak melaksanakan apa yang mereka telah berjanji ketika mereka menjadi kerajaan. Bahkan, apa yang mereka kata, apa yang mereka ludah dengan kahaknya, mereka jilat sejilatnya. Inilah pimpinan yang tidak ada pemikiran, tidak ada jati diri, bahkan pimpinan yang kalau boleh saya katakan hipokrit dan juga tidak pandai. Kenapa saya kata tak pandai? Kerana ketika dalam parlimen, adakah dia tak study? Adakah ketika dia bercakap di dalam parlimen itu tidak ada data? Sehingga dia kata dekat mantan menteri ini tidak ada semangat untuk meramaikan pekerja tempatan. Akhirnya beliau sendiri yang buat. Memalukan saudara. Jilat balik kehak dan ludah kamu tu memang memalukan. Tak sampai setahun. Ucapannya di dalam parlimen pada bulan ni, pada tahun lepas. Mesyuarat kedua, penggal ketiga. Kepada Burun Hud-Hud, kepada penyokong Burun Hud-Hud, kepada Mursyida Am yang begitu begitu kuat menyokong Burun Hud-Hud ini, kamu nilailah. Siapa kamu dan kamu bagaimana ketika kamu menjadi kerajaan? Kamu kena ingat, ada satu ayat. Kalau kamu mengambil sesuatu bukan hak kamu, maka kamu tunggulah kehancurannya. Hari ini, adakah kamu rasa kamu berada di kementerian itu adalah hak kamu? Dan kamu boleh tengok kenapa kamu buat itu tak kena, buat ini tak kena. Kamu dah jadi menteri, tetapi kamu tak boleh bekerja dengan sebaik. Adakah kamu tak pandai? Sudah pasti kamu doktor, kamu pimpinan PAS, kamu sebahagian pimpinan tertinggi PAS, kamu sebahagian Dewan Ulama PAS. Kamu orang yang cerdik, tetapi kecerdikan kamu itu tidak bermakna kerana kamu telah mengambil sesuatu perkara yang bukannya hak kamu. Kalau ada dalam diri kamu benar-benar jiwa roh perjuangan Islam, kamu letaklah jawatan kerana mengambil sesuatu perkara bukan hak kamu, maka kamu tunggulah kehancurannya. Kalau kamu masih ada ruh jiwa Islam, kalau kamu rasa kamu ada maruah, letak jawatan. Sepatutnya ketika kamu melanggar SOP, kamu lihat pimpinan-pimpinan negara lain yang bukan beragama Islam. Mereka mengambil tanggungjawab, meletakkan jawatan. Kamu dengan sombong dan kamu tengok bagaimana terjadi pada Malaysia hari ini. Kamu nak minta rakyat ikut SOP, kamu sendiri langgar SOP. Jadi saya harap pimpinan PAS tengok dan nilailah kamu dan kamu muhasabah dirilah. Kenapa kerajaan yang kamu kata kerajaan Melayu Islam ini hari ini tidak ada maknanya kepada negara? Dan kamu kononnya nak membela rakyat tempatan, akhirnya kamu bawa 20,000 orang luar pekerja asing ke dalam negara dalam keadaan kamu pernah berkata di dalam parlimen, kamu kata nak meramaikan pekerja tempatan di negara ini. Sama ada kamu berbohong ataupun kamu tidak cerdik ataupun kamu diperbodohkan, kamu nilailah sendiri.
Sebarkan supaya burun hud-hud, penyokong burun hud-hud, Musyidah Am tengok video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.